Ketekanan yang dialami. Kita kembali bersama dengan Dr. Murugan Rajaturai yang kami perkenalkan di awal tadi. Baik, Doktor mungkin dapat diberikan sedikit gambaran lah. Mungkin ramai yang dah tahu. Tetapi sebelum kita mencari solusi, kita mesti tahu apa isu akar umbinya yang perlu diselesaikan ataupun ada kekangan sehingga sukar untuk mercepatkan proses penambahbaikan yang berlaku ini. Silakan. Okey, actually kita punya sistem kesihatan di Malaysia ni ialah terbaik di dunia actually. Sistem dia baik. Sistem. Okey, tapi sekarang sistem itu tidak boleh menghadapi pesakit ramai yang masuk. Pasal kita kekurangan anggota. Bila cakap anggota tu, anggota that means doktor, support staff kita, that means kita punya jururawat, kita punya technician, kita punya pharmacist, kita punya radiographer. Because katalah satu patient datang ke kecemasan tu, bukan satu doktor tengok satu patient, tak ada. Betul. Saya perlu saya punya MA untuk register, saya perlu saya punya MA untuk uruskan dengan dia punya family, satu attendant untuk tolak patient masuk dalam kecemasan. Bila kalau dia tu kes sesak nafas, keseran jantung, 2-3 doktor akan sana, 2-3 jururawat akan sana. Kata kita tengah buat diagnosis, saya perlu satu technician buat ECG, saya kena ambil darah, saya perlu satu attendant lari ke makmal untuk buat test darah dan lari balik dengan keputusan dia. Kalau saya perlu x-ray, saya perlu panggil satu radiografer datang dengan mesin dia untuk ambil x-ray. So dia bukan satu doktor tengok satu patient, tak ada. Kita satu tim. Satu tim, ya. So bila sistem sokongan tu kan? Sistem sokongan tu mustahak. So kalau saya kurang attendant, saya kurang jururawat, saya kurang technician, patient ini saya nak clear atau nak kasih kita satu healthcare delivery yang baik, mesti susah. Dan mana satu doktor kena, say 3 doktor kena kerja, kalau satu doktor you suruh dia buat atau jururawat suruh dia buat 3 orang ni kerja, lama-lama burnout lah, fatigue lah. So dia orang akan berhenti. So sistem kita baik. Ramai yang kita punya rakyat pasal kita punya treatment pun hampir percuma. So dia orang pun akan pergi bergantung dengan hospital kerajaan. So bila dia pergi sana, tapi sekarang kita punya sistem, kalau kita tak jaga, kita akan terjejas lah. Baik. Mesti terjejas. Okey, kita dah dengar apa yang doktor cakap tu. Kalau lihat seorang pesakit juga 10 orang kena ada sistem sokongan untuk menguruskan seorang pesakit. Bila kata kekurangan, apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya, doktor? Kurang, kalau nak cakap, ramai je lepasan ijazah perubatan dan sebagainya, pakar-pakar ni, tapi apa yang masih kurang sebenarnya? So, sekarang kata macam budget last budget kan, dia kata kita akan ambil kontrak staff lagi 1,500 orang. Okey, tetapi kita sekarang ada dekat 14,000 kontrak staff yang belum jadi permanent post. Kalau you ambil 1,500 saja, ada lagi 12,500 tertinggal. Dan tiap-tiap tahun kita ada graduan dekat 3,000 hingga 5,000. Katalah kita jangan cakap 5,000 lah. Kita campur 3,000 kepada 12,500. Tahun depan kita ada lagi 15,000 orang yang on contract. Dia tak jadi permanent. Bila dia tak jadi permanent, dia punya career pathway dia not clear. Masa depan dia tak clear. So dia takkan nak tinggal lagi sana. Dia akan tunggu. Dan selection criteria dia pun tak betul. Bukan kata tak betul lah. Tak telus. Tak telus macam mana? So dia no transparent criteria. That means kalau saya dapat permanent post, saya tak tahu mengapa saya dapat. Kalau saya tak dapat pun, saya tak tahu mengapa saya tak dapat. So ada KPI yang jelas kan? Dia mesti ada selection criteria yang betul. So sekarang actually baru-baru ni dalam sesi town hall dengan YBMK, Persatuan MMA dengan persatuan lain semua, kita ada buat satu selection criteria dan kita ada kasih kepada YBMK lah. Harap dia orang boleh at least pakai itu sebagai guide dan tengok boleh tak macam ni. Kalau kita ada selection criteria yang baik, mungkin kita boleh baikkan sistem kita dalam ni. Doktor takkan ada frustration lah. Dia orang keluar pasal frustration. Bila dia chain reaction. So kalau saya keluar, then you dua tinggal sini, then you dua kena buat saya punya kerja pun, lama-lama you pun fatigue, you pun keluar, tinggal dia. Then dia tak boleh. So macam itu dia chain reaction. Tadi kita ada sistem ni perlu diperbaiki. Okay. Kalau ada benda yang stuck, jadi apa catalyst yang nak melajukan lagi proses tu? Kita perlu first budget. So kali ini pun bajet kita dapat dekat 36 bilion, tapi tak cukup, itu 2% of GDP saja. Kita actually ada minta 5% GDP. Even 5% pun minimum. Because kita kalau nak, kita kena train doktor, kita kena
promote doktor, kita dari contract doktor ke permanent doktor pun kita perlu wang. Then kita nak train dia sebagai pakar. So kita perlu wang. And then kita nak upgrade facility, kita nak upgrade software so that kerja lebih mudah dekat. Kita sudah kurang anggota. Dan facility kita pun sekarang facility semua sudah lama. Okey, kena upgrade. And then software kita semua sudah lambat. So kena digitalize semua. So bila ada ini semua, dia mudah sikitlah untuk anggota-anggota dekat hospital kerja. Jadi macam mana memberitahu kepada masyarakat, orang ramai masyarakat kenapa lambat, hanya komen je saja, tidak tahu situasi kerangka yang ada dalam KKM itu sendiri. Okey, actually so first kita kena educate kita punya rakyat juga. Sometimes kita punya doktor sudahlah tak cukup, then dia orang ada pergi kecemasan yang dengan komplain saya sakit kepala 2 hari. 2 hari you kena pergi ke Jabatan Pesakit Luar, jangan tunggu sampai tengah malam dan pergi jumpa kecemasan untuk kes-kes kecemasan saja. Kita tak boleh sesatkan sanalah. Okey, then saya harap tadi pesakit pun tahu yang doktor-doktor dengan anggota lain dekat hospital semua buat yang apa yang dia boleh buat. Dia sudah stres, dia sudah tension sana dan dia akan buat yang paling baik untuk pasien. Tetapi dia punya situasi. Okey, bila ramai yang datang, dia tak boleh menghadapi itu semualah. So pasien yang bukan emergency itu kalau kena tunggu lama sikit, saya rasa dia kena sabar sikit dan tunggulah. So dia kalau sekarang dia sudah faham yang dalam kecemasan, bilik kecemasan yang tutup itu, apa yang berlaku dalam sana, bukan dia orang goyang kaki dari pagi sampai malam, dia semua buat kerja. Baik doktor, kita tahu bahawa sebenarnya kita ramai pakar perubatan, kan? Banyak dari segi macam-macam kepakaran dalam dunia perubatan ni. Tapi kebanyakan mereka terpaksa keluar negara. Jadi kita lama-lama akan kurang pakar. Adakah ini sebenarnya kita tahu, macam bila kita tahu sejak berlakunya COVID-19, di situ baru kita tahu, macam ni, bagaimana tugas, stresnya mereka, tekanannya kekangan perubatan ni. Adakah ini baru berlaku sejak COVID ataupun sebenarnya dah lama dah? No. Masalah ini actually sudah lama. Ini sudah 20-30 tahun dan masalah ini semua kita sudah bawa ke beberapa menteri kesihatan dan beberapa kerajaan yang tukar. Kita dah bawa ini semua kepada mereka. Okey, tapi pandemik itu mungkin buka mata untuk semua orang. Yang doktor-doktor dengan support staff itu frontliners dan berapa stres dia orang semua. Mungkin pandemik itu buka mata semua orang lah. Tapi masalah ni sudah lama. Yang penghijraan doktor dengan bukan saja doktor, nurses pun keluar. Okey, ialah pasal frustration dalam sistem. Ada ramai yang kerja sudah 20-30 tahun, dia punya promotion tak dapat, jusa tak dapat dan dia orang pun akan rasa macam tadi doktor cakap, semua orang ada family, semua orang nak work-life balance. Bila dia tak ada work-life balance dan dia kerja, dia pun ada anak. Dia pun nak dia punya imbuhan untuk jaga dia punya family. So frustration itu dan bullying lah. Bullying ialah satu faktor yang kita kena berhenti. Macam saya itu hari ada beritahu dalam sesi town hall dengan YB Menteri Kesihatan yang kita ada timing. JPA dengan KKM sudah beritahu timing, okey, katalah 7 hingga 5 ialah you punya time kerja. That means dia kena 7 hingga 5 dan pukul 5 you kena ada pass over, satu pass over yang betul untuk second shift take over dan you kena kasih dia balik. You tak boleh suruh dia datang pukul 5 pagi, balik pukul 8, 9 malam tapi tak bayar dia untuk time itu. Itu saya rasa, saya ada beritahu dulu pun, itu ialah exploitation. Kalau saya suruh seorang kerja tapi tak bayar dia untuk for that many hours, is called exploitation also. Dan kita member of WHO pun ada kata yang kita 45 hours per week is the best or 54 hours, tapi kita tak ikut. Doktor kita pun boleh burnout, boleh fatigue, boleh buat salah pun sebab kalau dia penat. Kan? Dan dia pun boleh buat salah kalau dia fatigue. Itu dia mungkin underperform kerana mungkin kesihatan yang terganggu. Jadi segi kebajikan mereka macam mana? Dari segi adalah tadi overtime semuanya kadang tak terpenuhi kerana mungkin kekurangan bajet, menyebabkan mereka juga kurang motivasi untuk bekerja. Ya, tapi kebanyakan doktor yang kerja dekat hospital tu bukan kerja pasal wang, tapi dia macam dia kerja pasal dia nak kasih servis. Tapi kita tak boleh paksa dia, push dia tu satu corner sampai dia tak boleh ambil stres
working hours punya stress semualah. Dia pun nak deliver the best for ni. So ramai yang keluar, dia pergi Singapura, so dia pergi keluar. Itu yang pergi kerana dia nak gaji lebih, kita tak boleh berhenti. Tapi yang pergi pasal frustration dalam sistem, itu kita boleh berhenti. Kita boleh betulkan sistem. Kita boleh betulkan dia punya overtime. Kita boleh kurangkan dia punya work timing. Bukan kurangkan work timing, ikut work timing yang diberi kepada dia orang. Suruh dia keluar. Kalau pukul 5 you pass over dan keluar. Tak payah you duduk sampai 2-3 jam lebih dan itu semua tak payah. So ini semua akan kurangkan bullying lah. Ada juga luahan doktor di mana mereka kalau fokus pada doktor dan juga jururawat sahaja, jadi kaki tangan yang jawatan yang pelbagai lain itu pula macam mana? Semua pharmacist, dental doctor, ini semua pun having the same problem because sekarang kontrak tu bukan doktor perubatan saja, dental doctor pun sama, pharmacist pun sama on a contract basis. So dia orang pun under stress lah. Doktor, kalau misalnya situasi ini, kondisi ini masih berlarutan, apa akan jadi? Okey, sekarang kalau berlarutan, doktor katalah macam tadi kata kita punya doktor pakar semua berhijrah keluar kan. Dan kita tak ada orang untuk train kita punya junior doctors. Dan dalam 10 tahun you kan tengok kita kurang pakar. Because kita perlu senior pakar untuk train junior doctors ini. Tapi kalau pakar ini berhijrah dan sini you tak ambil permanent doctors masuk, so tak kasih dia tu hadiah latihan untuk training sebagai ni, kita akan kurang pakar dalam 10 tahun. Dan 20 tahun, 20-30 ni nanti kita akan jadi aging society di mana kita punya society ada tinggal 60% lebih daripada 60 years and above. So kita perlu pakar geriatrik, pakar nefro, pakar kardio. Kita perlu lebih lah. So kalau tak jaga sekarang, kita akan tengok problem ni dalam 10 tahun. Kita akan kurang pakar. Jadi solusi kalau seperti tahun sini jangka panjang kan, tapi jangka pendek yang ada ni doktor lihat yang praktikal untuk diimplementasikan. So saya selepas sesi town hall itu hari dengan YBMK, saya yakin yang YBMK akan buat sesuatu lah. Dia seorang reformis dan kita dah kasih dia semua proposal dan kita dah kasih solution pun. So dia orang sekarang tengah buat untuk mengatasi masalah ini. Saya yakin dia akan buatlah. First, I'm sure dia akan dalam 1-2 bulan ni dia akan kurangkan sesekan dekat emergency. Okay, and then dia akan tengok macam mana dia akan tolong untuk tambah dia punya anggota lah. Sebab sekarang ni difahamkan juga di hospital, sebuah hospital sekalipun pesakit lebih daripada 1,000 orang dalam satu hari. Dia punya trafik tu macam terlalu... Itu saya kata because kita punya sistem yang baik. Hampir percuma. Kalau you RM1 tu you bagi macam US ke you 20 sen saja. Tapi you boleh jumpa doktor, you boleh dapat ubat yang baik, rawatan yang baik. So ramai yang bergantung dengan kita punya sistem kesihatan negara. So ramai yang pergi sana. Itu dia tadi kuranglah daripada paluan daripada Dr. Muruga Raj Rajathurai, Presiden MMA dan juga Presiden Commonwealth Medical Association. Kita mengharapkan apa yang kita bawakan hari ini membuka semua pihak. Bukan saja kita mengharapkan kerajaan lakukan sesuatu, tetapi masyarakat juga perlu faham sebenarnya tanggungjawab mereka, amanah mereka ni bermain dengan nyawa. Kita yang kadang-kadang yang sihat ni pun banyak perangai. Ini kan pula bila kita dah sakit kan, lagi banyak perangai. Motivasi bekerja itu ada, passion itu ada, tapi halangan sekarang ini mungkin kekagangan dari segi ketidaklancaran dalam juga jumlah mereka yang terlibat untuk membantu pesakit yang ramai setiap hari. Semoga ada solusi sebab kita mengharapkan sistem yang dah terbaik ini bertambah lagi makmur dan juga maju untuk rakyat demi kebajikan bersama. Baik, kita berehat seketika. Kembali nanti kita bercakap berkenaan dengan Hari Kraft Kebangsaan 2023. Ya, selepas ini di Malaysia.